Oke, maju. Kita mundur. Mundur. Maju juga mundur. Mundur. Oke, Kak semua berdiri sini. Berdiri sini je, biar nanti Joni bagi maklumat lagi sini sikit. Lepas tu baru kita jalan. Oh, ini bilik satu. Bilik pertama. Dan ini dia ori, dia lubang Jepun. Tanah cadas pasir je macam ni. Jadi abang bisa sikit sini biar yang belakang boleh dengar juga. Tu original lah tu. Original. Jadi sekarang ini ibu, akak semua, sekarang kita posisi berada dekat 40 meter bawah tanah. Dan ada 60 meter lagi dasar jurang atau gaung yang akak tengok dari atas tadi. Sengaja Jepun gali di kedalaman 40 meter ni, pasal tanah dekat dalam ni, struktur tanah ni diprediksi oleh Jepun tahan dari goncangan bom atom dekat sini. Dengan bobot bom 500 kg TNT. Dan karenakan struktur tanah di sini bercampur dengan granit kapur. Bila musim hujan di sini, air yang merembes dekat dalam sini akan menjadi zat pelekat buat tanah dia. Makin lama tanah lubang Jepun ni makin keras dan makin kuat. Dan pernah dibuktikan kekuatan lubang Jepun ni masa ada gempa bumi yang sangat dahsyat di sini. 7.3 skala Richter. Dekat sini hanya semennya saja yang runtuh dekat bawah. Kalau yang kau tengok di atas ni. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana ni ada 6 bilik di sebelah kanan kita. Dulu digunakan Jepun sebagai tempat simpan senjata. Pasal masa dijumpa lubang Jepun ni oleh penduduk tempatan sini, di sini pernah dijumpa senjata-senjata askar militer Jepun yang sekarang ditempatkan di museum pada depan panorama. Jadi bila kita jalan dekat ujung, belok kiri, itu bisa tebuk kamar kedua, 3 sampai nombor 6. Jadi semua bilik kat sini tidak ada yang buntu, semuanya connecting corridor. Saling berhubungan semuanya. Okey, kita boleh tengok bilik kedua dari sini. Jap, nanti jap lagi kita tengok. Tak masuk dalam ni. Pintu pertama. Jadi begini, abang angkat semua. Jadi ini besi, ini baru saja dibuat oleh kerajaan di tahun 1986. Dan ini pun dekat dalam ni kotak-kotaknya baru saja. Ini rencana kerajaan kat sini nak buat mini teater bawah tanah. Fahamkah mini teater? Tempat pemutaran filem dokumenter tentang pembuatan lubang Jepun ni. InsyaAllah tahun depan direnovasi lagi oleh kerajaan. Panjang umur, sehat selalu, akak datang lagi sini. Di sini bisa nonton filem dokumenter tentang pembuatan lubang Jepun ni. InsyaAllah tahun depan baru selesai renovasi. Nah, abang tanya tadi kan, ada tempat udara, pintu udara macam mana kat sini? Ni lah, masuklah pintu kita masuk tadi. Jadi, ori lubang Jepun ni, dia buat tinggi dulu rata, hanya setinggi ini saja, 1 meter 80 saja. Pasal Jepun naskah dia juga pendek-pendek. Jadi ini pun baru dikorek pasal nak dibuka menjadi objek pelancong oleh kerajaan, baru dikorek ni jalan dekat bawah. Jadi pintu yang dekat ujung yang abang tengok tu itu kecil, cuma sebesar roda kereta saja. Jadi pintu masuk tadi asal dia sebesar yang di sana. Apa pasal dia buat kecil supaya penduduk seberang tak tampak bahawa ada pergalian lubang Jepun ni. Dan pintu ni digunakan oleh Jepun sebagai pintu emergency exit oleh Jepun. Semasa Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu, mereka tinggalkan lubang Jepun ni lewat pintu ni dan tebuk dekat gaung. Setelah mereka bunuh buah paksa yang kejar sini, baru mereka tinggalkan lubang Jepun ni. Orang buah paksa yang kejar sini tidak ada yang selamat keluar. Semua dibunuh oleh Jepun. Diperkirakan ribuan orang dekat sini. Okey, kita jalan ke ujung. Ini dah besar ni jalan ni. Ini besar ori. Tapi dia saja. Ini saja bawah dia ada korek. Kalau kita jalan dekat ujung, sampai dia di kamar awal tadi, bilik awal tadi lagi. Bilik kita sampai dia lagi. Video. Sampai gambar sini.
Macam museum gitu. Okey, kita berhenti sekejap dulu sini. Sambil tunggu kawan-kawan dekat belakang. Okey, abang, akak semua. Sekarang kita posisi pada sentral lubang jepun, tengah-tengah dia lubang jepun ni. Pasal dia punya luas lubang jepun ni kurang lebih ada 2 hektar. Dan lubang jepun ni kita posisi sekarang tepat atas kepala kita ni ada jalan kereta dekat atas kepala kita ni. Yang tadi yang abang lalu tadi dekat atas kepala kita sekarang ni. Jadi dari ujung sana sampai ujung sana ni ada 15 bilik lagi. Ada 2 di antaranya di sebelah kiri Joni dan sebelah kanan dulu digunakan Jepun sebagai tempat makan buruh paksa kerja sini dulu. Konon kabarnya buruh paksa kerja sini dulu juga Jepun bagi makan, tapi tak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Dengan kerja 24 jam tiap hari, Jepun bagi makan 1 kali je. Itu pun bila ada rampasan dari penduduk tempatan sini, baru Jepun bagi makan. Bila mereka tidak ada tenaga lagi, mereka akan bunuh. Lepas tu datangkan lagi tenaga yang baru. Dan apa pasal mereka datangkan orang Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang kerja sini? Karena bila mereka lolos dari sini, jumpa dengan penduduk tempatan untuk jaga rahsia mereka, orang-orang Jawa, Kalimantan tak bisa cakap dengan orang kampung sini. Pasal beza bahasa. Tak bisa dia. Dan juga orang kampung yang mereka tangkap yang mampu sanggup untuk kerja, dia tidak kerja sini, tapi dia kirim daerah luar untuk pembuatan lubang Jepun yang sama yang ada dekat Bandung dan juga dekat Biak Irian Jaya. Jadi mereka tukar-tukar. Dan masa dijumpa lubang Jepun ni pun, di 2 bilik makan ni ada jumpa piring-piring dari tempurung kelapa dan gelas dari buluh dulunya. Okey, kita tengok yang lain. Nak gali apa? Nak gali batu. Macam anak-anak tahu. Banyak, tapi ini belum selesai pekerjaan. Jadi begini abang, akak semua, dari 21 bilik yang ada dalam lubang Jepun ini diameter yang paling besar dia dan paling tinggi dia. Ini original macam ni. Karena ni dia buat untuk meeting dekat sini, meeting room dia, ruang sidang dia. Dan untuk di sini pun masa dijumpa lubang Jepun, di sini pernah jumpa dokumen-dokumen askar militer Jepun dulunya sini. Dan juga dulunya lemari dari kayu dekat sini dulu. Dan di sini pun apabila ada penduduk tempatan yang nak jual hasil bumi dekat bandar, lepas Jepun tangkap di pintu perampasan, dia korek informasi dekat sini. Dan lepas tu sebagian mereka yang tak mampu kerja, dia akan bunuh dekat sini. Tidak ada yang mereka keluarkan lagi dari dalam lubang Jepun ni. Dan juga lubang Jepun ni bila selesai, rencana mereka nak gali 13 km bawah Kota Bukit Tinggi baru selesai. Mereka nak buat terbesar di Asia Tenggara. Nomor 1, base paling besar ni. Kalau selesai, baru mereka kerjakan 5,200 meter di bawah Kota Bukit Tinggi. Masih ada tempat lain yang belum dibuka menjadi objek pelancong. Macam bawah Jam Gadang, sudah sampai kan dekat Jam Gadang? Bawah Jam Gadang juga ada lubang Jepun ni. Bawah Benteng Perdekop juga ada, tapi belum ditebuk oleh Jepun sampai sana. Pasal Hiroshima, Nagasaki dibom, mereka berhentikan pengerjaan lubang Jepun. Okey, kita lihat tengok yang lain. Dan dari sini sampai ujung, ini ada 4 bilik. Dulu digunakan sebagai barek militer, tempat rehatnya askar militer Jepun. Pakai cangkul je, cangkul.
Dan begini akak abang semua, ini juga pintu emergency Jepun dekat sini yang tengok dekat gaung. Kita tak mesti pergi sana, sama aja yang ditengok. Dan ini pun udara yang akak rasakan dekat dalam sini sejuk tak dekat sini? Sejuk. Dan di sini pun tidak ada aircon dekat sini, tidak ada blower dekat sini. Jepun buat semua pintu yang mengarah keluar menghadap mata angin semua dari timur, barat dan selatan. Jadi ada sirkulasi udara dekat sini dan diprediksi oleh Jepun bisa menampung 2,000 sampai 2,500 orang dekat sini. Dan itu pun kita tak akan pengap dekat sini. Jadi kita jalan ke sini. Okey, jadi dia buat tapi dia di bawah ini saya belajar. Maka berisilah untuk belajar dalam besar sama bagi tahun ini. Jangan kilat-kilat ya. Tapi tak boleh jual ni. Kalau ada diamond dekat sini, ada gold dekat sini, Joni jadi penambang kat sini, tak jadi pemandu pelancong kat sini. Boleh kaya ni. Ini hanya granite saja. Ini granite saja. Jadi dari awal abang berjalan dengan akak tadi, dari awal start kita jalan, abang akak ada perhatikan tak? Ada garis-garis lurus panjang di dinding-dinding macam ni. Ada. Ini ada gunanya untuk menjaga rahsia lubang Jepun ni. Jepun selalu buat ada 1 meter dia buat garis lurus panjang macam ni. Guna dia untuk penahan gema atau echo kita cakap dekat sini. Jadi seperti Joni cakap sekarang, tidak ada gema suara karena ada garis-garis ni. Bila ada teriakan buruh paksa, pekerja paksa dalam sini, suara tembakan askar Jepun, penduduk luar tak akan dengar. Pasal ni mereka buat macam peredam suara dekat sini. Okey, kendaraan kita sana. Oh, dia baru sendiri. Oh, lagi. Okey, semua rapat sini. Sila rapatkan lagi dekat sini. Oh, jadi abang akak semua, yang kita tengok depan kita ni ada jil. Dulu dia punya panjang dekat dalam kurang lebih ada 25 meter dekat dalam. Tapi sekarang kita tengok hanya 10 meter saja. Pasal dulunya waktu dijumpa lubang Jepun ni, di jalan-jalan yang kita lalu sekarang ni, banyak dijumpa kerangka-kerangka manusia atau tulang belulang. Dekat dalam sini pernah dijadikan kubur dulunya, kubur masak. Dan di tahun 1984 karena akan dibuka menjadi objek pelancong, kerangka-kerangka tersebut dipindahkan lagi Taman Makam Pahlawan Kota Bukit Tinggi. Jadi sekarang tak ada lagi kerangka dekat dalam. Dan ini pun terali besi dulu tidak ada, hanya terbuat dari buluh je. Ada pintu masuk satu badan dekat dalam. Dan ini pun semasa penggalian lubang Jepun ni, bagi buruh paksa yang tak mampu lagi kerja atau membangkang kerja, lepas dia penjarakan dekat sini sampai tidak ada tenaga, baru Jepun bawa masuk dalam dapur. Jadi sila masuk dapur dulu. Sila masak dulu. Makan. Boleh makan. Dia kerak-kerak. Masuk. Sudah ada banyak lah ini ya. Macam mana rasa makan di dekat Minangkabau? Okey kan? Sangat. Rendang sudah cuba kan? Oh, sudah pernah. Okey, sila masuk. Joni sebentar Joni. Ada kat kita di jalan rombongan ini. Okey, sila. Okey. Okey, jadi akak begini abang.
Jadi yang kita tengok sekarang ni, ini ada dinding semen, ini baru saja dibuat oleh kerajaan. Masa 1986 meja yang abang duduk ni dulu terbuat dari buluh je. Dari buluh dibuat dulu. Dan masa penggalian lubang Jepun ni, babi buru paksa yang tadi dia letak dekat jail, lepas tu dia bawa masuk dalam sini. Dan dalam sini mereka dibunuh, disiksa dan dibunuh. Dan lepas tu mereka tak dikubur, dibuang dalam lubang pembuangan mayat ni. Ni lubang pembuangan mayat. Dia punya panjang kurang lebih ada 60 meter, tebuk dekat gaung atau hutan bawah sana. Pasal mereka tolak dekat bawah, sampai hutan bawah sana dimakan oleh binatang buas. Itu karenanya tak tahu berapa jumlah pastinya buru paksa yang mereka bunuh dalam sini. Diperkirakan ribuan orang. Dalam lubang Jepun ni masih ada 3 misteri yang belum terungkap dalam sini. Yang pertama, berapa orang buru paksa yang mereka bunuh sini tak tahu sampai sekarang. Dan yang kedua, dengan panjang 5,200 meter bawah kota Bukit Tinggi, pandainya Jepun, tanah bekas mereka korek lubang Jepun ni diperkirakan bisa akan jadi bukit besar. Tapi sampai sekarang tak tahu. Dibuang Jepun kat mana tak tahu sampai sekarang. Mungkin kalau dia buang dekat gaung, pastilah orang kampung akan tengok ni, nampak ni. Cepat ketahuannya bahawa ada penggalian lubang Jepun ni. Dia pasti letak daerah luar, tapi tidak tahu sampai sekarang di mana dia buang bekas tanah galian kat sini. Dan yang ketiga, riwayat hidup pemimpin arsitek pembuatan lubang Jepun ni yang bernama Jenderal Watanabe. Sampai sekarang tidak tahu dia entah masih hidup dia atau arah kiri atau bunuh diri dia. Tak tahu sampai sekarang. Dan biasa itu bunuh diri dia. Dan kalau kita tengok dari atas, ni abang boleh tengok ni dari sini. Di sini abang tengok tu atas tu. Ada tempat, ada cahaya. Jadi tu tebuk sampai atas. Jadi Jepun naik ke atas guna tali-tali dari akar pokok. Dari atas tu mereka memantau aktivitas penduduk tempatan sini. Bagi penduduk tempatan sini yang nak jual hasil bumi dekat bandar, lepas Jepun intai dari atas, lihat dari atas, baru Jepun tangkap dia di pintu perampasan dan dibawa masuk dalam sini. Di sini pun dia bunuh penduduk tempatan, juga dibuang dalam lubang pembuang mayat ni. Lubang pembuang mayat ni bukan kecil macam ni je. Dulu diameter dia cukup besar. Lalu dibuat kecil oleh kerajaan, tapi pelancong masuk dalam. Pasal ni macam perosotan melonsor dekat bawah. Jangan main phone abang, sekejap. Biar kawan-kawan boleh tengok ni. Foto. Sekejap ah. Lepas ni baru kita jalan nak keluar. Okey. Ibu akak boleh tengok ni macam ni lah bentuk lubang pembuang mayat dia. Dia turun melonsor dekat bawah. Ni dia. Dan sampai dekat hutan. Okey, kita jalan pelan-pelan saja. Tapi dekat sini ada pantangan sebelum kita keluar. Jadi bagi tahu yang di depan dilarang kentut. Di sini. Kasihan nanti kawan-kawan di belakang nanti tak keluar. Jangan kentut. Buang angin jangan. Nanti aku jumpa malam. Di bawah dia. Tapi dia tak naik tangga tadi. Motor dah baju. Motor baju.
Jadi dia buat lubang jepun ini macam lubang kubus, ujungnya kecil, dalamnya besar, luas. Oh, dan ini pun kita tengok, ini pintu perampasan Jepun. Jadi maksud pintu perampasan ini, bila penduduk tempatan sini yang nak jual hasil bumi dekat bandar, lepas dia intai di pintu tadi yang kita tengok dari atas, jadi di ujung sana mereka tangkap penduduk tempatan sini. Pasal itu ada ujung bawah sana 5 meter dekat bawah, dulu jalan setapak kecil je. Untuk penduduk mesti jalan dekat bandar. Ditangkap oleh Jepun dan dibawa masuk dalam sini. Tapi orang kampung tak tahu pasal ujungnya itu dulunya kecil, cuma sebesar roda kereta saja. Okey, kita jalan. Jadi yang kita jalani untuk asal Jepun, makna masa ini awal dia korek masa dulu lubang Jepun ini, mula start dia dari sini, bukan dari atas kita masuk tadi. Dari sini dia mulai start penggalian lubang Jepunnya. Apa pasal dia mulai dari sini, bukan dari atas? Kalau dari atas dia gali itu macam gali sumur, makin ke dalam palingan 30 meter aja oksigen sudah habis semua. Sudah mati, orang bisa gali, banyak mati. Jadi sengaja mereka gali dari sini mengikuti arah mata angin yang paling kuat dari arah barat. Pasal di bulan Maret awal penggalian lubang Jepun ini angin lebih kuat dari sini. Jadi ada udara masuk dekat dalam. Yang rencana Jepun yang tembus sampai Jam Gadang, yang pintu ujung sana yang kita tengok tu, yang itulah yang rencana akan ditebus sampai Jam Gadang. Jadi abang ada nak tanya kah? Ada, sebab apa bila dah Jepun dah tak gali Ya. sampai ke Jam Gadang, Ya. kenapa orang Indonesia tak gali terus? Takutnya sekarang sudah banyak rumah dekat atas. Sudah banyak rumah, takut runtuh ke bawah lagi. Sudah berat pasal dia nak buat kalau sambung semua dalam 13 km baru sampai semua. Lagi seronok je. Kalau seronok bisa lah kereta masuk dalam. Jadi abang, akak semua, kita keluar dekat sini. Nanti van sudah tunggu dekat bawah. Ada kereta angkot tunggu kat bawah. Nanti Johnny minta dalam RM3 untuk angkot satu orang RM3. Bila abang puas ada rezeki untuk Johnny. Nak bagi lebih itu tergantung dari kepuasan abang. Pasal Johnny tadi bagi seleri dekat sini. Boleh aja. RM3 berapa rupiah?
Mudah-mudahan abang kakak banyak rezeki, panjang umur, tambah muda biasa keluar dari rumah ini. Datang lagi sini. Ada lebih nggak? Nak bagi lebih ada rezeki untuk Johnny. Alhamdulillah. Boleh, boleh. Abang, terima kasih. Banyak rezeki, panjang umur, datang lagi sini. Bagi Malaysia. Orang. Di Malaysia. Nak bagi rezeki boleh. Bagi dua ke abang. Bila ada rezeki nak bagi tipping untuk Johnny. Alhamdulillah. Jadi Oke, kalau yang sudah ada sudah keluar. Sudah ada kan? Kakak berapa orang? Ha? 2 orang. Oh, ini masih kurang. Berapa? Dalam kalau ini Rp10.000 saja. Kalau ini 5. Apa-apa. 20 Rp20.000. Terima kasih. Kalau nak bagi lebih, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Ibu. Welcome sama Ayah sama Johnny. Kalau ada rezeki untuk Johnny, abang bagi. Alhamdulillah. Ya, abang. Satu orang kan? Satu orang. Lagi TV ya. Dalam Malaysia Messi. kereta boleh sama Johnny. Dalam abang berapa orang? Dua. RM6. Bu, ada Bu, rezeki untuk Johnny. Bu, Ibu permisi sebentar. Ya. Ibu berapa orang kan? Satu orang. Oke. 2 orang. Oke abang, terima kasih banyak. Kakak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, ani Pak. Bang, ni ada pay ikan ni bang. Malam bang. Nah,